Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, para pelajar semua. Okay, hari ini cikgu nak mengajak para pelajar untuk belajar matematik tambahan tingkatan 5, KSSM. Okay, di bawah bidang kalkulus. Okay, tajuk kita hari ini ialah pengamiran ni. Pengamiran ni adalah bab 3 di tingkatan 5. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada standard kandungan 3.1 iaitu pengamiran sebagai songsangan pembezaan, 3.2 kamiran tak tentu. Okey, seterusnya standard pembelajaran 3.11 iaitu menjelaskan perkaitan antara pembezaan dan pengamiran. Okey, kemudian standard pembelajaran 3.21 iaitu menerbitkan rumus kamiran tak tentu secara induktif. Okey, para pelajar semua, kalau para pelajar masih ingat, sebelum masuk kepada tajuk pengamiran, kita dah belajar iaitu tajuk pembezaan. So mari kita imbas semula tentang konsep pembezaan. Adakah para pelajar masih ingat? Cikgu barukan dua sahaja di sini. Yang pertama, y sama dengan x kuasa 2 tolak 3x. Jadi apakah penerbitan pertamanya ataupun dy dx? dy per dx sama dengan 2x tolak 3. Jadi ini yang para pelajar semua dah belajar sebelum ni. Untuk fx bagi soalan yang kedua, fx sama dengan 3x kuasa 4 tolak 2x kuasa 3 tolak 2x. Kalau f kita gunakan f prime x. F prime x sama dengan 4 darab 3 12. So 12x kuasa 3 indeks dia akan menurun. Tolak dengan 6x kuasa 2 tolak 2. Jadi ini yang para pelajar dah belajar sebelum ni dalam pembezaan. Mari kita lihat seterusnya. Apa yang perlu pelajar tahu untuk mempelajari tajuk pengamiran? Pengamiran ni sebenarnya ialah songsangan kepada pembezaan. Jadi macam mana yang dikatakan sebagai songsangan ni? Mari kita lihat yang seterusnya. Yang pertama kalau para pelajar lihat di sini, d per dx bagi a, maksudnya kita buat terbitan pertama bagi a, katakan sama dengan b, maka simbol tu adalah simbol kamiran, macam s tu simbol kamiran. Kamiran bagi b terhadap x, dx tu adalah terhadap x, adalah sama dengan a. Itu yang pertama. Yang kedua, atau d per dx bagi fx sama dengan f prime x. Maka kalau pelajar lihat semua, simbol s tu simbol kamiran. Kamiran bagi f prime x terhadap x adalah sama dengan fx. Yang ketiga, sebab kita tengok kepelbagaian di sini, jika y sama dengan a dan dy per dx sama dengan b, maka kamiran bagi b terhadap x adalah sama dengan a dan sama dengan y. Kenapa? Kalau kita tengok tadi, y adalah sama dengan a. Cikgu harap para pelajar telah mula nampak tentang konsep untuk kita mengaitkan antara pengamiran dan pembezaan. Seterusnya. Persoalan di sini, apakah perkaitan antara pembezaan dan pengamiran? Yang ini yang kita nak fahami secara lebih lanjut ni. Kalau dalam pembezaan, d per dx bagi fx sama dengan f prime x. Maka kita nampak produk dia sini yang cikgu tandakan ni.
yang cikgu tanda right ni, dia adalah f prime x. Kemudian f prime x ini, okay, di bawah kamiran, okay, di bawah simbol kamiran ni, kamiran bagi f prime x adalah sama dengan fx. Jadi produk daripada kamiran kita akan dapat semula fx. Jadi sebab itulah yang dikatakan pengamiran adalah songsangan kepada pembezaan, dan sebaliknya lah, pembezaan pula adalah songsangan kepada pengamiran. Okey, jadi yang ini kita boleh rumuskanlah. Okey, jika d per dx bagi fx sama dengan f prime x, okey, maka kamiran bagi f prime x terhadap x ialah, okey, simbol simbol yang cikgu sebut tadi, simbol s ni adalah untuk kamiran. So kamiran f prime x terhadap x adalah sama dengan fx. Okey, para pelajar semua, okey, mari kita lihat yang seterusnya. Jadi cikgu nak ajak para pelajar mencuba mencuba beberapa soalan, untuk kita selesaikan. Soalan yang pertama, soalan 1A, diberi pada kita, d per dx, maksudnya terbitan pertama bagi x kuasa 2 tolak 1 per dengan x tolak 3 adalah sama dengan fx. Soalan dia, cari kamiran bagi fx terhadap x. Apakah jawapannya? Jadi para pelajar boleh cubalah, boleh cuba meneka. Kita lihat penyelesaian dia. Inilah jawapannya. Di mana kamiran bagi fx terhadap x adalah sama dengan x kuasa 2 tolak 1 per dengan x tolak 3. Di mana kita dapat jawapan ini, kita boleh rujuk semula di sini. Ini so kenapa kita imbas balik? Maksudnya para pelajar kena betul-betul memahami konsep ini, iaitu yang cikgu dah sebut tadi, d per dx bagi fx sama dengan f prime x, maka kamiran bagi f prime x terhadap x kita dapat semula fx. Next. Kita cuba soalan 1b. Soalan dia, jika y sama dengan x kuasa 2 per dengan x tolak 1 dan dy per dx sama dengan hx. Cari kamiran bagi hx terhadap x. Jadi apakah penyelesaiannya? Kalau para pelajar nak mencuba sendiri pun boleh. Jadi para pelajar tengok simbol kamiran, soalan dia kata kamiran bagi hx terhadap x. So ini bermakna, kalau kita tengok hx tadi adalah daripada soalan iaitu hx tu adalah sama dengan dy dx kan. So seterusnya kamiran dy per dx terhadap x. Next. Kamiran bagi dy dx terhadap x ini kita akan dapat y. Kita akan dapat semula y. So y apa dia? Jadi y ialah x kuasa 2 per dengan x tolak 1. Jadi kita dah pun menjawab soalan ini. Jadi questioning kenapa ni, cikgu just buat tayang supaya para pelajar mengukuhkan kefahaman tentang kaitan antara pembezaan dan pengamiran. Bagi soalan ketiga, soalan 1C, diberi d per dx bagi fx sama dengan 2 gx. Soalan dia, cari kamiran bagi gx. Di sini dia ada sikit trik. Jadi para pelajar kena maksudnya gunakan konsep kemudian menjawab soalan. Seterusnya, apakah penyelesaian dia? Mari kita lihat. Kalau kita tengok di sini 2gx 2gx dx adalah sama dengan fx. Ini diberi dalam soalan, iaitu para pelajar kaitkan dengan konsep hubungan kamiran dan pembezaan tadi. Seterusnya, tapi soalan bukan nak 2gx, soalan nak gx. Maka
untuk kamiran bagi Gx terhadap X, yang dua ini perlu kita pindahkan ke kanan. Jadi kita akan dapat 1/2 fx. Jadi cikgu harap para pelajar semua dapat memahami konsep ni dengan baik. Okey, seterusnya bagi soalan yang kedua. Soalan yang kedua, soalan ini agak panjang kerana dia mengaitkan pembezaan untuk pelajar recall semula apa yang dah dipelajari. Soalan 2A, tunjukkan bahawa d per dx bagi x tolak 1 per dengan x kuasa 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2x tolak x kuasa 2 per dengan x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Itu soalan A. Soalan B, seterusnya atau dengan cara lain, cari kamiran bagi 3 tambah 2x tolak x kuasa 2 per dengan 2 per x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 terhadap x ataupun dx tadi. Bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ini? Jadi yang pertama sekali para pelajar boleh lihat kita namakan kita katakan y sama dengan x tolak 1 per dengan x kuasa 2 tambah 3. Jadi kat sini cikgu dah tunjukkan ini adalah rumus yang para pelajar semua belajar dalam tajuk pembezaan untuk mencari dy dx menggunakan petua hasil bahagi. Jadi di sini para pelajar kena identify dululah. Yang ini adalah u dan ini yang bawah ni adalah v. Lepas tu kita akan masukkan ke dalam rumus dy dx ni. Jadi next kita lihat apakah hasilnya. Jadi para pelajar kena guna baliklah konsep pembezaan ni. Jadi inilah hasil dia setelah kita masukkan ke dalam rumus petua hasil bahagi. Jadi dy per dx adalah sama dengan x kuasa 2 tambah 3 iaitu v tadi. Darab dengan 1 adalah du dx. Tolak dengan u. U adalah x tolak 1. Darab dengan dv dx. Dv dx adalah 2x. Kemudian bahagikan dengan v kuasa 2. V kita adalah x kuasa 2 tambah 3. Kemudian kita kuasa 2 kan. Jadi seterusnya apa yang kita akan dapat? Jadi dekat sini para pelajar maksudnya kita proses yang kita kena buat adalah kita kena kembangkan lah. Kita kembangkan, kita lakukan operasi tambah, tolak dan sebagainya. So kita dapat x kuasa 2 tambah 3 tolak 2x kuasa 2 tambah 2x bahagi dengan x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi yang di bawah tu kita tak perlu kembangkan, kita biar saja dia sebagai x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Seterusnya jadi yang di atas tu setelah kita lakukan operasi matematik, so kita akan dapat 3 tambah 2x tolak x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi sebenarnya ini kita dah pun menjawab soalan. Jadi kan soalan kata tunjukkan kan. Jadi tunjukkan maknanya dia nak kita buktikan. Jadi kita pun tulislah terbukti. Jadi kita dah dapat markah dah di sini. Bagi soalan B, kita lihat yang seterusnya. Soalan B. Kamiran bagi dia nak suruh kita cari kamiran bagi 3 tambah 2x tolak x kuasa 2 per dengan x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 terhadap x. So ianya adalah sama dengan x tolak 1 per dengan x kuasa 2 tambah 3. Jadi kenapa? Jadi pelajar lihat kalau kita lihat 3 tambah 2x tolak x kuasa 2 per dengan x kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, kita dapat x tolak 1 per x kuasa 2 tambah 3. Tapi soalan dia ada 2 di bawahnya kan. Jadi apa yang kita kena buat?
dalam jawapan akhir kita, kita letak juga 2 di bawah ni. Sini so jawapan akhir kita ialah X tolak 1 per dengan 2 darab X kuasa 2 tambah 3. Okey, cikgu minta para pelajar ingatkan yang ini, konsep ini supaya para pelajar faham betul-betul tentang kaitan di antara pengamiran dan pembezaan. Okey, seterusnya mari kita lihat soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, soalan berbunyi jika f(x) sama dengan 9x kuasa 2 tambah 5x dan dia bagi f'(x) sama dengan 18x tambah 5. Soalan, cari kamiran bagi 18x tambah 5 terhadap x. Jadi boleh fikir sekejap macam mana nak jawab. Semua dia dah bagi kat situ. 18x tambah 5 adalah apa dalam soalan ni? Dia ni adalah f'(x) kan? So macam mana kita nak selesaikan? Pelajar lihat ni. Fx sama dengan 9x kuasa 2 tambah 5x. Jadi f'(x) pula bila kita dah bezakan dia, kita akan dapat 18x tambah 5 kan? Soalan. Dia nak kita cari kamiran bagi 18x tambah 5 di x. Kalau kita ingat balik tadi cikgu dah ulang beberapa kali kan, bahawa 18x tambah 5 ni adalah f'(x) kan. Jadi kamiran bagi f'(x), maka kita akan dapatlah fx. So fx apa dia? Fx adalah 9x kuasa 2 tambah 5x. Jadi kita dah pun menjawab soalan, iaitu kamiran bagi 18x tambah 5 terhadap x adalah sama dengan 9x kuasa 2 tambah 5x. Jadi itu kesimpulan dia. Jadi cikgu harap dengan beberapa contoh ni para pelajar semua dapat memahami dengan baik. Untuk seterusnya cikgu nak bawakan standard pembelajaran yang kedua, iaitu SP 3.2 kamiran tak tentu. Jadi kamiran tak tentu ni sebelum kita pergi lebih lanjut, para pelajar kena tahu bagaimanakah rumus kamiran tak tentu ni diperolehi. Jadi para pelajar lihat dalam jadual ni cikgu dah letakkan. Ada beberapa kolom. Kolom ada 4 kolom di sini. Kolom yang pertama fungsi, kolom yang kedua adalah f'(x), kolom yang ketiga adalah kamiran bagi f'(x) terhadap x, dan kolom yang terakhir adalah pola dia. Jadi kita nak memahami pola. So yang pertama, baris yang pertama dah ditunjukkan semua. Jadi dengan fungsi fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah c, maka f'(x) dia, ini kita dah ni dalam tajuk pembezaan, sama dengan 4x. Kamirannya pula, kamiran bagi f'(x) ialah, tengok dia punya ni, 2x kuasa 2 tambah c ni macam mana kita dapat? Kita dapat dia daripada 4x kuasa 2 bahagi 2 kemudian tambah c. Jadi polanya di sini ialah 2 kita dapat dengan cara 4x kuasa 1 tambah 1. Kemudian bahagi dengan 2 tu kita dapat dengan cara 1 tambah 1. Kemudian belakang ada tambah c. Bagi fx sama dengan 2x kuasa 3 tambah c. Apakah dia punya f'(x). So bila kita buat pembezaan, kita akan dapat 6x kuasa 2. Kemudian kamirannya. Apa dia kamirannya? Kamirannya para pelajar boleh lihat di sini. Dia adalah 2x kuasa 3 tambah
C. So macam mana 2x kuasa 3 tambah C ni kita dapat? Dia adalah hasil dari 6/3. 6/3 kita akan dapat 2 kan? So 6/3, kemudian ada x kuasa 3 lah tambah C. Okay, apakah pola dia? Okay, polanya ialah 6 x kuasa 2 tambah 1 bahagi dengan 2 tambah 1 kemudian tambah C. Okey, itu untuk yang kedua. Yang ketiga di sini, okey, bagi fungsi f(x) sama dengan 2x kuasa 4. Okey, bila kita 2x kuasa 4 tambah C, bila kita bezakan dia dengan terbitan pertama, okey, kita akan dapat 8x kuasa 3. Okey, 8x kuasa 3, jadi kamiran bagi f prime x terhadap x, kita akan dapat 2x kuasa 4 tambah C. So, bagaimana 2x kuasa 4 tambah C ni kita perolehi? Okay, sebenarnya dia adalah hasil daripada 8/4. 8/4 ialah 2 kan? Kemudian darab dengan x kuasa 4, kena tambah C. So, polanya di sini ialah 8x kuasa 3 tambah 1 bahagi 3 tambah 1 tambah C. Okey, jadi apakah kesimpulan yang kita dapat buat di sini para pelajar? Okey, jadi kat sini kita boleh simpulkan bahawa kamiran bagi ax kuasa n terhadap x adalah sama dengan A darab x kuasa n tambah 1 bahagi n tambah 1 tambah C. Dengan keadaan A dan C ialah pemala. Dan n pula ialah integer. Di sini n tak boleh sama dengan 1. Okey, seterusnya kita mencuba. Para pelajar boleh cuba. Okey, mari kita cuba soalan nombor 1. Okey, lengkapkan setiap yang berikut. Okey, cikgu bagi masa untuk para pelajar buat ataupun fikir. Okey, di sini kita ada 3 kolom. Yang pertama, kamiran untuk A terhadap X sama dengan KX tambah C. Kolom yang kedua, kamiran bagi AX kuasa N terhadap X adalah sama dengan AX kuasa N tambah 1 per dengan N tambah 1 tambah C. Dan kolom yang ketiga adalah kamiran bagi K per X kuasa N terhadap X. Dia adalah sama dengan K per X kuasa N tolak 1. Darab dengan negatif N tolak 1. Kemudian kat belakang mesti ada C lah. So yang pertama, kamiran bagi 1 dx. Apakah jawapannya? Yang ini adalah pemala. So kita lihat. So untuk kamiran bagi 1 terhadap X, kita dapat X tambah C. Yang kedua, kamiran bagi 2 terhadap X, kita akan dapat 2X tambah C. Kamiran bagi negatif 7 terhadap X, kita akan dapat negatif 7X tambah C. Kamiran bagi 1/5 terhadap X, kita akan dapat negatif 1, maafkan saya, 1/5 X tambah C. Jadi cikgu harap para pelajar dah nampak dah macam mana nak memahami pengamirannya. Kalau misalnya kita ada nombor ataupun pemala saja, kita terus je letakkan X dekat sebelah dia. So kalau 1, X je lah. Kalau 2 akan jadi 2X. Kalau 5 akan jadi 5X. Tapi jangan lupa, bila kamiran tak tentu, kita mesti ada C di belakang dia. Itu untuk yang kolom pertama. Kolom yang kedua, bila kamiran bagi AX kuasa N. Maksudnya dia ada indeks dia. Jadi dengan rumus AX kuasa N tambah 1 per dengan N tambah 1 tambah C. So soalan yang pertama di sini, kamiran bagi X terhadap X. So, apa dia jawapan dia? Pelajar tengok
A dia dekat sini ialah 1 lah. Kemudian X dia adalah X kuasa 1. Jadi X kuasa 1 tambah 1. N tambah 1 ataupun 1 tambah 1 lah. 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian kita bahagi dengan 2. Jadi X kuasa 2 per 2 tambah C. Okey, next. Kamiran bagi 5X kuasa 2 terhadap X. Okay, jadi apa yang kita buat? Okey, para pelajar lihat ni. Sebenarnya 5 tu kita tak buat apa. 5 tu kita biar saja. Yang kita buat kamiran adalah X dia tu. So, 5X kuasa 3. Daripada mana datang dia? 3 tu adalah 2 tambah 1. Kemudian, maksudnya dia jadi 5X kuasa 3 per dengan 3 tambah C. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Okey, kamiran bagi 5 per 9X kuasa 3. Tadi cikgu dah sebut kan, 5 per 9 tu kita biarkan saja. Okey, yang kita buat kamiran adalah X kuasa 3. Jadi X kuasa 3, 3 tambah 1 jadi 4. Okey, bawah pun kita akan buat 3 tambah 1 itu sama dengan 4. So, hasilnya kita akan dapat 5X kuasa 4 bahagi dengan 9. Okey, darab 4. Dan nanti kita selesaikanlah. Kemudian belakang kena tambah C. Okey, yang ni cikgu nak tunjukkan bagaimana pattern bagi kamu memahami konsep kamiran. Okey, yang terakhir untuk kolom kedua ialah kamiran bagi 13 per 7 punca kuasa 2X ataupun square root X terhadap X. Okey, apa yang kita buat ialah okey, 13 per 7, okey, kita salin je, salin semula. Okey, yang kita buat kamiran di sini adalah square root X. Square root X di sini adalah X kuasa 1 per 2. Jadi X kuasa 1 per 2, kita tambah 1, maknanya dia akan jadi 3 per 2. So, X kuasa 3 per 2, di bawah kita bahagi juga dengan 3 per 2. Dan belakang kita tambah C. Okey, ini untuk yang ke kolom kedua. Okey, bagi kolom yang ketiga, okey, di sini para pelajar kena macam berhati-hati sikitlah. Okey, soalan dia yang pertama, dia minta kita cari kamiran bagi 1 per X kuasa 2 terhadap X. Okey. K dia di sini adalah 1 lah untuk soalan pertama ni. Okey, jadi apa penyelesaian dia? Okey, 1 per X kuasa 1. Kenapa X kuasa 1? Sebab dalam rumus ialah N tolak 1 kan. N dia ialah 2. 2 tolak 1 ialah 1. So, X kuasa 1 darab dengan negatif N tolak 1. Jadi 2 tolak 1, 1. Jadi negatif 1 lah. Okey, belakang kena tambah C. Okey, untuk soalan yang seterusnya, kamiran bagi 5 per X kuasa 3 terhadap X. Jadi, apakah dia punya hasil? Okey, maafkan cikgu. Di sini ada kesilapan sikit. Sini ialah 5 bukan 1 sebab K dia adalah 5. Jadi 5 per dengan X kuasa 2. Okey, kenapa X kuasa 2? Sebab N dia 3 kan. So 3 tolak 1 ialah 2. Kemudian negatif 3 tolak 1 jadi negatif 2 lah. So belakang kita tambahkan dengan C. Okey, yang ketiga kamiran bagi 7 per 2X kuasa 4 terhadap X. Jadi apakah hasil kamirannya? Okey, para pelajar lihat Okey, 7 tu adalah K dia Okey, 7 per dengan 2X kuasa 3 Okey, darab negatif 3 tambah C. Okey, dan yang terakhir di sini agak susah sikitlah sebab dia ada melibatkan punca kuasa dan duduk di bawah Okey, soalan dia kamiran bagi negatif 3 per dengan punca kuasa 3 bagi X. Okey, punca kuasa 3 tu maknanya para pelajar kena tahulah punca kuasa 3 maknanya X kuasa 1 per 3 kan. X kuasa 1 per 3. Jadi K dia tadi adalah 3. So negatif tu tetap ada. Negatif 3 per dengan
X kuasa negatif 2/3. Negatif 2/3 ni adalah 1/3 tolak 1. Kita dapat negatif 2/3. Kemudian darabkan dengan 2/3. Kemudian belakang kita tambah C. Okay, jadi ini adalah pattern pattern yang pelajar kena tahu tentang pengamiran. Okey, untuk seterusnya kita lihat soalan 2. Okey, kamirkan setiap yang berikut terhadap X. Di sini cikgu bawakan 3 soalan. Okey, kalau para pelajar dah mula faham, sepatutnya bila tengok soalan ni para pelajar dah boleh menjawab dengan baik. Okey, yang pertama dia minta kamiran bagi 4 terhadap X. 4 tadi adalah pemalar. Betul kan para pelajar? Okey, 4. Okey, kita lihat penyelesaian dia. Okey, kamiran bagi 4 di X adalah sama dengan 4X tambah C. Dah mudah lah tu, bila kita dah faham dia dah makin mudah. Okey, yang kedua, kamiran bagi 2X kuasa 5 terhadap X. Dia adalah sama dengan 2X kuasa 5 tambah 1 bahagi 5 tambah 1 tambah C di belakang. So, kita akan dapat 2X kuasa, sebenarnya dia adalah 2X kuasa 6 bahagi 6. Jadi 2/6 kita permudahkan kepada 1/3 X kuasa 6 tambah C. Okey, untuk soalan yang ketiga iaitu 2C. Okey, kamiran bagi 8 per X kuasa 5 terhadap X. Okey, di sini untuk mudah kita naikkan kuasa 5 tu, X kuasa 5 tu kita naikkan ke atas jadi X kuasa negatif 5. Okey, kemudian baru kita buat kamiran. Barulah kita buat proses kamiran. So, hasil dia adalah 8, darab dengan X kuasa negatif 5 tambah 1. Pelajar ingat kamiran dia punya indeks tu akan bertambah 1. So, negatif 5 tambah 1 bahagi dengan negatif 5 tambah 1 di belakang tambah C. Jadi, kita akan dapat 8 X kuasa negatif 4 bahagi dengan negatif 4. 8 bahagi negatif 4, maka kita akan dapat negatif 2. So, jawapan dia di sini negatif 2, X kuasa negatif 4 tambah C. Kalau kita nak tulis semula X kuasa negatif 4 tu kita turunkan semula ke bawah, jangan lupa kuasanya akan menjadi positif. Jadi jawapan akhir kita adalah negatif 2 per dengan X kuasa 4 tambah C. Okey. Jadi yang ini adalah soalan yang cikgu minta untuk para pelajar buat, jawab. Cuba jawab sendiri dan fahamkan konsep tadi. InsyaAllah kalau pelajar faham, dah akan dapat jawab dengan betul dan baik. Okay, so yang ini cikgu tak kongsikanlah. Jadi kesimpulan untuk kesimpulan apa yang cikgu ajar pada hari ini, para pelajar kena ingat balik. Tadi mula-mula tadi cikgu sentuh tentang pengamiran ialah songsangan kepada pembezaan dan sebaliknya. Maksudnya kalau daripada pembezaan daripada fungsi kita nak dapat pembezaan, kita kena buat dy dx. Daripada dy dx kita nak dapat balik fungsi, kita kena buat kamiran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, rumus kamiran tak tentu di bawah yang cikgu letakkan dalam kotak kuning ni, boleh diterbitkan dengan melihat kepada pola hubungan di antara f prime x dan juga kamiran f prime x terhadap x. Jadi itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Terima kasih semua kerana memberi perhatian. Jumpa lagi.